Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan, di mana seperti judul rancangan ini, kita akan memberikan sedikit preview berkenaan dengan berita yang kami jangka akan dominasi tajuk berita dan dada akhbar sepanjang minggu depan. Dan memang sejak kebelakangan ini, topik kegemaran, antara topik kegemaran yang gemar kami liputi dalam rancangan Fokus minggu depan adalah kenaikan harga barang. Mungkin ada antara anda di luar sana yang ingat Esra Awani 2 hari lepas bersiaran langsung dari PPR untuk membawakan kepada anda suara terus dari rakyat kebanyakan, khasnya daripada golongan B40, tentang bagaimana inflasi memberikan kesan kepada hidup mereka dan juga bagaimana mereka menyesuaikan diri. Dan pada hari itu, kita berbincang dengan Profesor Madya Dr. Yusof Saari, penganalisis ekonomi dan juga yang mengetuai kajian dan survey dan menerbitkan laporan meniti titian hidup yang menemubual ramai penduduk-penduduk PPR dan juga bukan PPR, khasnya daripada golongan B40 dan juga sebahagian M40 di 18 PPR dan juga 9 kawasan-kawasan kos rendah di serata Lembah Kelang. Dan hari ini, satu lagi pengesahan yang kita dapat sejak beberapa hari lepas adalah program Jualan Keluarga Malaysia katanya akan diteruskan. Ini adalah sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk membantu mereka yang terkesan mendapatkan barangan-barangan asas dan harga yang mampu milik, khasnya mereka yang terkesan teruk dengan pergerakan inflasi sekarang. Saya mahu bersama sekali lagi dengan Profesor Dr. Yusof Saari berada di talian sekarang. Prof, pertama sekali, program Jualan Keluarga Malaysia dikatakan akan diperluaskan ke lebih 600 kawasan parlimen dan DUN di serata Malaysia. Reaksi Prof berkenaan dengan pengumuman ini? Ya, Luqman. Pertamanya daripada kajian yang kita laksanakan dan kita yang kita keluarkan pada 2 hari lepas menunjukkan hampir keseluruhan responden menyambut baik ataupun melihat kepada menyokong penuh kalau jika kita adakan usaha ataupun inisiatif bagi mereka untuk mendapatkan barangan keperluan yang lebih murah dan kompetitif berbanding dengan yang ada di luar pasaran. Baik, mereka menyokong jika kedai tersebut berada di sekitar pendapatan mereka supaya mudah untuk mereka dapati barangan tersebut dan dalam masa yang sama mengurangkan kos pengangkutan, kos ulang-alik untuk mendapatkan barangan keperluan tersebut. Baik, merujuk kepada jualan keluarga Malaysia, ya, kita memahami bahawa itu juga adalah satu langkah yang kerajaan lakukan. Tetapi dalam konteks ini, kalau kita lihat dari aspek keperluan dan juga keterangkuman, maka pada pandangan saya jualan keluarga Malaysia ini hanya dapat sedikit membantu tetapi tidak menyelesaikan ataupun tidak membantu keseluruhan apa yang dikendaki oleh mereka yang terkesan akibat daripada inflasi. Kadang-kadang kita memahami bahawa jualan tersebut berlaku di kawasan yang kawasan yang tidak berdekatan dengan kumpulan sasar dan juga jualan tersebut tidak bersifat kekal, maksudnya kat sini adalah ianya diadakan mengikut masa dan tempat tertentu berbanding dengan apa yang dikendaki oleh di peringkat bawahan sana, yang mana mereka mahukan benda itu adalah kedai yang dimaksudkan tadi itu berada secara kekal dan beroperasi dalam jangka masa panjang. Sekurang-kurangnya apatah lagi apabila kita bercakap ketika mana masa sekarang ini keadaan mereka, perbelanjaan mereka yang sangat terkesan dan terhimpit disebabkan oleh inflasi. Idea kedai ini banyak diapungkan sejak belakangan ini, Prof. Malah tinjauan yang Prof lakukan dalam laporan meniti titian hidup juga mengatakan kebanyakan yang ditinjau, yang ditanya, bersetuju satu kedai diwujudkan khas untuk golongan B40 atau apa-apa saja golongan yang memerlukan untuk mereka mendapatkan barangan asas dengan harga yang berpatutan. Tetapi ini adalah sesuatu yang kita pernah lakukan beberapa tahun lepas. Adakah idea untuk menyediakan kedai ini? Apa pros and cons, Prof? Kerana ramai yang mengatakan ada juga banyak disadvantage menyediakan kedai. Sudah tentu ada juga yang mengatakan ada banyak kelebihan. Supaya golongan B40 ada one stop shop di semua tempat untuk mereka tuju dan beli barang dengan harga yang berpatutan dan mampu milik dan ia sasar, tidak boleh dibeli oleh semua golongan. Adakah masa untuk kita meninjau semula idea kedai ini yang kita pernah laksanakan sewaktu kerajaan-kerajaan terdahulu pernah
laksanakan dahulu? Ada pandangan saya, ia satu keperluan pada ketika ini dan penerokaan dan juga usaha untuk mewujudkan kembali inisiatif tersebut amat dah digalakkan dan amat disokong juga oleh para responden kajian dan juga majoriti pada pandangan saya mereka-mereka yang luar sana terkesan akibat pandemik. Cuma bergerak ke hadapan, ya Luqman, kita memahami pada amalan yang terdahulu terdapat kelemahan dari segi implementasi ataupun pelaksanaannya, maka jika ini diwujudkan kedai tersebut, ianya perlulah ditambah baik, ya, pastikan bukan saja berada di lokasinya, berada di tempat golongan sasar, malah cara pelaksanaan yang juga perlulah ditambah baik. Jika boleh kita mahukan satu konsep kedai keluarga Malaysia ke atau nak panggil apa saja nama, boleh dapat berkekalan dan terus beroperasi tanpa seboleh-bolehnya kita nak perkara ini pengoperasian dia itu, ya Luqman, tidak akan membebankan fiskal kerajaan. Dan kalau boleh kita mahukan antara yang saya nampak, ya Luqman, yang boleh inovasi ataupun penambahbaikan yang mungkin boleh dilakukan adalah bagaimana kerajaan mungkin mengeluarkan satu peruntukan khas sekali saja. Lepas itu operasinya dibiayai dan dibiayai oleh NGO ataupun syarikat kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan ataupun apa saja, termasuklah perusahaan sosial yang boleh dipertimbangkan. Apa yang paling penting adalah kita jangan repeat ataupun ulang kesilapan yang lepas. Sedangkan perkara itu ataupun inisiatif itu sangat baik dan juga dilaksanakan di kebanyakan negara. Jika ingin tidak mahu dan bersama untuk memastikan golongan sasar sahaja yang mendapat manfaat daripada pengoperasian ini, maka kita juga boleh seperti yang kita bicarakan beberapa hari lepas, memperkenalkan kaedah kupon, ya. Dan kita tidak pernah lagi, kita semua mengambil maklum bahawa kaedah kupon ini, kaedah kupon atau kad ini yang untuk B40 M40 ini boleh dilaksanakan. Dan kita tidak pernah usaha untuk bergerak ke hadapan membuat pilot projek bagi memastikan untuk mengenal pasti di mana blind spotnya, di mana yang perlu diimprove, di mana yang boleh dilaksanakan, tapi itu tidak dilaksanakan. Pada pandangan saya, kita jangan terlalu berretorik, terlalu membuat andaian satu perkara itu baik, perkara ini tidak, tapi kita tidak dosa untuk melakukan. Apa yang kita berada pada ketika ini, bagi saya kita hanya lakukan perkara yang sama dan kita menggunakan pendekatan ataupun alasan yang menyatakan perkara itu adalah yang terbaik. Tapi sebenarnya apa yang kita dapati di peringkat bawah, di ground utamanya, keadaannya sedikit berbeza dengan apa yang diperlukan oleh mereka di luar sana. Ada yang berpendapat, Prof, konsep menubuhkan satu kedai khas untuk B40 yang dimiliki oleh kerajaan bukan idea yang bernas. Kerana kalau kita lihat apa yang dilakukan di luar negara untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan di sana, seperti contoh Amerika Syarikat, mereka mengguna pakai atau memberikan subsidi kepada produk-produk khas untuk golongan B40 di sana atau golongan apa saja yang memerlukan, apa saja mereka gelar di sana. Tapi produk itu masih lagi ditempatkan di kedai-kedai dan pasaraya sedia ada. Kerana jika kita tubuhkan kedai dan ia adalah kedai fizikal yang mungkin akan duduk bersebelahan atau berdekatan dengan kedai-kedai runcit yang kecil dan ia dimiliki oleh kerajaan, kedai milik kerajaan ini sukar untuk gagal. Kedai milik swasta atau persendirian ini mungkin lebih senang untuk gagal. Jadi ia mungkin akan membunuh kedai-kedai sebelah-sebelah, khasnya kedai-kedai runcit yang lebih kecil. Sebaliknya mereka berkata kerajaan patut fokus kepada barang, sediakan subsidi atau berikan harga murah dan tempatkan dalam pasaraya-pasaraya sedia ada agar mereka secara tidak sengaja membunuh kedai-kedai yang lebih kecil. Pendapat Prof? Baik. Ada betulnya juga apa nama pandangan tersebut. Sebelum itu, yang pertamanya, Luqman, kita pandangan tersebut juga mengakui barang bentuk kupon itu lebih mungkin ada lebih baik, ya. Tetapi
kita lihat sampai sekarang pihak berwajib tidak membuat sebarang apa-apa perubahan, walaupun kita dah cakap isu ini juga isu dah lama dulu ya, sejak sebelum pandemik COVID-19 lagi. Tapi sampai sekarang kita masih mengutarakan yang sama juga. Pendapat tadi pun mengutarakan benda yang sama juga, pun tidak pun dilaksanakan pada ketika ini. Walaupun kita faham bahawa pemberian tunai itu dalam bentuk cash handout itu lebih mudah dan lebih mengurangkan kos operasi kerajaan, tapi dalam masa yang sama timbal baliknya adalah kumpulan sasar yang kita cuba nak sasarkan akan ada yang tergelincir daripada sasaran tersebut, dan yang sama juga blanket subsidi ini tidak akan memberi kecekapan kerana akan ada mereka yang tidak layak akan mendapat. Ini akan memberi tekanan kepada bilangan jumlah subsidi yang kerajaan peruntukkan saban tahun ya, terutama dalam konteks ketika kita menghadapi inflasi. Seterusnya adalah berbalik kepada barangan pantangan yang menyatakan ataupun kegusaran menyatakan mungkin kalau kerajaan menyediakan ataupun syarikat kerajaan atau siapa saja yang diamanahkan oleh kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan barangan tadi dalam bentuk kedai khusus akan mematikan kedai-kedai yang berada ataupun pengusaha yang berada di luar sana. Pada pandangan saya, kalau dari perspektif ekonomi, adakah ia mematikan itu? Kita belum terbukti lagi pun. Itu hanyalah sekedar andaian. Sama juga macam andaian yang kita kata dulu, apabila kita nak naikkan upah minimum akan banyak kehilangan pekerjaan, pekerja orang banyak dibuang. Tapi apabila kita lihat pelaksanaan upah minimum tidak menyebabkan pembuangan pekerjaan pun dalam amalan sebenar. Jadi masih lagi menjadi satu hipotesis yang perlu dilihat ya. Tapi untuk menyantuni pandangan tersebut, pada pandangan saya juga elok kalau kita masih perlu adakan kedai tersebut. Mungkin kedai tersebut boleh diadakan dalam bentuk kita membuat diskriminasi kedai dah barangan. Maksudnya kat sini adalah kedai tadi ditempatkan di lokaliti yang hanya berada di tempat-tempat D40 dan geospatial M40, dan yang layak untuk mendapatkan barangan tersebut adalah mereka yang ada kad tertentu, kad yang membolehkan mereka mendapat diskaun yang lebih murah. Ataupun satu kaedah lain diamalkan di negara-negara lain juga adalah memperbanyakkan kedai ekonomi. Ya, ini juga akan membantu, dan kedai ekonomi ini tidaklah boleh berada di kawasan-kawasan yang juga kawasan yang tidak didiami oleh mereka yang layak. Kebanyakan kalau di negara maju, kedai-kedai ekonomi ini yang menawarkan harga yang sangat murah, kualiti yang sangat baik. Mereka berada agak jauh daripada pusat bandar, dan juga kebanyakannya bahkan berada di kawasan-kawasan flat ataupun kawasan-kawasan pendapatan yang mereka yang lebih berpendapatan rendah lah, Roman. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Yusof Saari, penganalisis ekonomi. Fokus minggu depan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.